Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnari, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnianya, dengan nikmatnya dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang kita amalkan, memakbulkan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada hari-hari tasyrik, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Yang bermaksud hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, tidak boleh puasa, dan juga minum. Di antara hari-hari yang diharamkan kita berpuasa padanya. Dan juga hari yang mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai bentuk. Sama ada solatnya, berzikir dengan lafaz-lafaz yang telah diajar oleh Al-Quran ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara maksud zikir kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita amalkan, memberikan kepada kita pahala dan ganjaran di hari akhirat kelak. Dan juga mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini, untuk juga diri saya dan juga hadirin hadirat sekalian, dapat dijadikan sebagai bekalan di dunia dan juga di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini ada satu tajuk yang diamanahkan untuk saya, insya-Allah, untuk sama-samalah kita memperingati terlebih dahulu diri saya dan juga hadirin hadirat sekalian. Itu tajuknya berkenaan dengan halal dan haram dalam bab makanan. Jadi mungkin ada kaitan kot dengan hari kurban ni kan, dengan daging-daging dan sebagainya. Dan juga bila mana kita bincangkan berkenaan dengan hal dan haram dalam makanan ni, dia ada kaitan juga dengan masalah-masalah hukum hakam tentang daging kurban. Sekarang ni banyak sangat isu yang timbul kan, berkenaan dengan daging-daging kurban dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan waktu yang kita ada ni, yang sempatlah, insya-Allah kita akan bincangkan halal dan haram secara umumnya dan juga secara khususnya berkenaan dengan hukum hakam kurban kalau sekiranya sempat, insya-Allah. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah pertama sekali berkenaan dengan bab halal dan haram ini adalah perkara yang paling penting di dalam Islam. Di antara banyak lagi perkara-perkara yang penting,
Tapi di antara yang paling penting, di antara yang terpenting ni, itu yang membincangkan berkenaan dengan halal dan juga haram. Karena kalau kita lihat, kita kembali kepada zaman penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan juga isterinya Hawa. Walaupun mereka berdua dibenarkan oleh Allah SWT untuk ambil sahaja apa sahaja yang terdapat di dalam syurga, tetapi Allah alam satu, melarang satu. Apa dia? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu berdua mendekati pokok ni. Mendekati pun tak boleh. Kalau kamu mendekatinya, kamu makan daripada buah-buahannya, maka kamu akan tergolong di kalangan, kamu berdua akan tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Jadi kata para ulama, hikmah daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Adam dan juga isterinya Hawa, kenapa? Sedangkan syurga ni semuanya boleh, kan? Tidak ada benda yang dilarang. Kalau kita insya-Allah diizinkan oleh Allah SWT masuk ke dalam syurga, tidak ada benda yang dilarang. Makanlah apa yang nak, minumlah apa yang nak. Tapi zaman Nabi Adam AS, ketika mana Nabi Adam dan juga isterinya Hawa berada di syurga, satu benda yang dilarang oleh Allah SWT, iaitu makan daripada pokok yang dilarang tadi. Kenapa? Kerana Allah SWT ingin mengajar kepada Nabi Adam berkenaan bila mana berdasarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam dan Hawa akan turun ke bumi. Yang mana bila mana turun ke bumi, ada perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu batasan-batasan Allah, hududullah, fala taqrabuha, jangan kamu mendekatinya. Itu perkara berkenaan dengan halal dan juga haram. Daripada Nabi Adam lagi dah diajar dah, untuk disampaikan kepada zuriat-zuriatnya sehinggalah pada zaman kita sekarang ni, sehinggalah ke hari kiamat. Bila mana kita hidup di dunia ini, perkara yang di antara perkara yang kita kena jaga ialah berkenaan dengan halal dan juga haram. Sebab dunia ni bukan milik kita, kan? Mana bila mana kita dikeluarkan daripada perut-perut ibu, kan, bukan semua ni milik kita. Kerana milik dunia ni adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam kita datang ke rumah orang lah, kan, kita datang ke rumah orang, bolehkah kita suka hati je, hari raya lah contoh, TV dia buka orang tamu, kita angkat pergi bilik dia. Tanpa ada keizinan, suka hati je, kan. Apa hal Mamat ni tiba-tiba alih TV aku ni. Bukan rumah kita, rumah orang, kan. Dia tanam pokok orkid, kita tukar pokok timun kat kebun dia. Boleh tak? Tak boleh. Kerana apa? Rumah tu milik dia. Jadi dunia ni milik siapa? Dunia ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pasti ada larangan. Jadi kita kena minta izin dulu. Dengan siapa? Kita tak minta izin direct dengan Allah Taala, sebab kita bukannya nabi, kan, kita bukannya rasul. Dasarkan perantaraan para anbiya dan juga para rasul alaihi wassalam. Jadi nabi kita siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan bersamanya Al-Quran, dan juga yang menjadi penerang bagi Al-Quran, penjelasan bagi Al-Quran, pentafsiran bagi Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama utitul Quran, kata Rasulullah, wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang sama dengannya, bersama dengannya. Itu sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi situ kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Mesti ada nas daripada syarak. Asalnya semua dunia ni adalah halal, kan? Termasuk khinzir pun halal sebenarnya. Yang kita jangan potong-potong pula, kan, kalau tak kat video ni, kan, ustaznya pelik pula ni, semua halal ni, termasuk khinzir asalnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa 'alas sama' ila akhirah. Dialah yang menjadi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan bagi kamu
Di bumi ini kesemuanya sekali. Jami'an ni kesemua, tak ada kecuali pun. Kan disebut dalam sebutan nakirah. Dalam bahasa Arab yang membawa maksudnya keseluruhan, umum. Jadi termasuklah khinzir halal, arak halal, apa sahaja ular halal, tuan-tuan. Kan? Biawak halal. Dialah yang menjadikan bagi kamu di dunia ini semua halal. Kecuali datang dalil yang lain. Jadi bukan kita hanya fokus ayat ni saja, kita kena tengok ayat-ayat lain, dalil-dalil daripada ayat Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan sesuatu. Melainkan datang dalil yang bercanggahan dengannya, yang ada dikecualikan, ini haram, ini haram, ini haram. Sebab itulah mesti untuk kita menghalalkan, mengharamkan, mesti ada nas daripada syarak. Tidak boleh mana-mandai. Kita kata halal, kita kata haram, kan? Mentang-mentang tidak ada cop daripada jabatan halal, kita kata haram terus, tak boleh. Maknanya kita kata ini tidak ada cop jabatan halal, tak semestinya haram. Kan? Kena cek lagi lah, dia halal ke, dia haram ke, ada unsur-unsurnya haram ke. Tapi kita sebagai seorang Islam, kan, mana kita boleh ambil sebagai langkah awal lah, langkah berjaga-jaga. Bila tidak ada cop tu mesti ada sesuatu. Kenapa tidak diberikan lesen halal dan sebagainya? Mesti ada sesuatu yang mencurigakan. Itu bab syubhat, itu bab lain. Tapi mesti halal dan haram ni daripada syarak. Kalau tidak ada nas daripada syarak, tak boleh kita kata haram. Tidak boleh kita kata haram. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan kamu katakan berdasarkan apa yang diungkapkan oleh mulut-mulut kamu, lidah-lidah kamu, sebagai langkah pendustaan, sebagai perbuatan yang mendusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ini haram, untuk kita berdusta. Lalu kita menipu ke atas Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka-mereka yang menipu ke atas Allah Subhanahu wa taala tidak akan berjaya. Jadi berdasarkan ayat ni mesti ada nas, mesti ada dalil yang mana kan dikatakan ia haram, boleh kita katakan haram. Halal halal, haram haram, tak boleh. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan dah buat dah, pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala kerana menghalalkan benda yang haram. Betul dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Dalam tafsiran ada menyebut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu. Bukan madu kahwin ni, madu betul minum. Tu kerana ada masalah rumah tanggalah. Ada riwayat kata Rasulullah SAW mengharamkan Maria Al-Qibtiyah, hamba sahaya Rasulullah SAW, sedangkan Al-Quran menghalalkannya. Turun ayat tersebut. Jadi Rasulullah juga tidak terkecuali, tak boleh mengatakan haram, mengatakan halal, melainkan ada dalil daripada Al-Quran ataupun daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Kenapa halal dan haram? Kerana pertama sekali kebiasaannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara-perkara yang tidak baik. Kebiasaannya. Ini dinyatakan oleh kebanyakan para ulama. Kebiasaannya yang diharamkan ini tak baik, tak elok. Boleh mendatangkan kemudaratan. Contohnya dalam Al-Quran mengharamkan arak. Kan? Dan Allah Taala menjelaskan arak ni ada kemudaratan walaupun ada manfaat. Tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa kedua-duanya, iaitu arak dan perjudian, itu lebih besar daripada manfaat kedua-duanya. Jadi dalam arak dan perjudian ni ada kerosakan, ada manfaat juga, tetapi kerosakan itu lebih besar, diharamkan oleh Islam. Kan? Hatta kalau sama sekalipun, sama di antara hal manfaat dan kemudaratan. Malah dalam kaedah ni, dalam masalah ini, kata para ulama, masih lagi kita utamakan kemudaratan. Berdasarkan satu kaedah,
jalbul masalih muqaddam ala dar'il mafasid. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kita menolak kerosakan itu lebih diutamakan daripada kita mengambil benda yang kebaikan. Ada kerosakan, ada kebaikan, bertembung, sama je lebih kurang dua-dua ni, tapi kita lebih utamakan kerosakan dulu. Kan? Kita utamakan haram dulu daripada yang halal kalau sekiranya sama. Tetapi kalau sekiranya yang lebih itu adalah yang haram, maka lebih baik kita utamakan yang haram. Kerana apa? Ada kemudaratan. Ada yang kita tak tahu, ada yang kita tahu, kan? Yang kita tak tahu kita keserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin diharamkan tu ada hikmah di sebaliknya. Ilmu kita tak sampai lagi tahap tu, kan? Kalau ada, insya-Allah kita akan sebut, ni hikmah diharamkan kerana sekian. Tetapi yang kita tahu kita boleh jelaskan. Arak ada kemudaratan contohnya, kan? Kenapa diharamkan ini? Kerana ada sekian. Yang kita tahu dengan jelas ada keburukan daripada perkara yang diharamkan oleh syarak. Yang tak tahu kita serahkan kepada Allah SWT. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ini adalah manhaj sebagai seorang Islam. Kadang-kadang tu orang tu nak cari juga yang halal ni, kenapa diharam, kenapa yang diharamkan, kenapa diharamkan ni, cari juga, cari tak jumpa. Jadi dia sebut diharamkan kerana sekian, sedangkan ia tidak tepat. Jadi sebab itulah kita kata mesti pertama sekali apa yang diharamkan itu kita kata haram. Yang ada illah pengharaman, ada sebab diharamkan tu dijelaskan oleh Allah sendiri. Kita boleh highlightkan, kita boleh war-warkan. Ada kemudaratan dalam khamar ni, dalam arak ni, dan ia telah diperauki oleh doktor-doktor seluruh dunia. Alkohol ni boleh mendatangkan keburukan, kan? Tidak ada doktor pun yang kata alkohol ni boleh mendatangkan kebaikan. Contohlah alkohol ini sangat buruk untuk kesihatan. Semua cakap macam tu. Jadi kita tahu, aku ada kejelaskan. Jadi apa yang tak tahu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemudaratan kepada manusia. Sebab tu diharamkan oleh syarak. Ini dalam bab makanan haram, halal dan haram. Yang kedua, sebab apa diharamkan ni? Bila mana kita katakan disebabkan Allah Ta'ala mengharamkan satu perkara ini kerana ia tidak baik, jadi kita kena tahu Allah SWT ni baik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala ni baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik saja. Allah Ta'ala perintah Rasul juga benda yang sama. Inna Allah Ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah Ta'ala perintah kepada orang beriman sama seperti mana Allah Ta'ala perintah kepada para rasul. Ya ayyuhar rusul, wahai sekalian rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim, kata Allah. Wahai Rasul, makanlah daripada tayyibat, halal lagi baik, makanan-makanan yang baik, daripada sumber-sumber yang baik, sumber-sumber yang halal, bukan sumber-sumber yang haram, dan beramallah amalan yang soleh. Jadi kata para ulama, amalan yang soleh ini dia ada kaitan dengan benda yang haram. Kalau kita sentiasa makan benda yang haram, dia tidak boleh menjadikan kita ni beramal amalan-amalan yang soleh. Benda yang baik dia akan menghasilkan benda yang baik, benda yang jahat dia akan menghasilkan benda yang jahat lah. Biasanya tidak adalah orang yang makan benda yang haram, mencuri, merompak, menyamun, tiba-tiba buat amalan soleh hari-hari contoh. Biasa jarang lah. Mungkin kalau dia beramal dengan tu pun ada sebab yang tertentu lah, ada udang di sebalik batu. Kan? Kita kata bukan tak ada, mungkin ada orang yang kadang-kadang tu ada ditanya juga kepada saya, Ustaz, kalau orang tu, kawan saya tu dia menang nombor ekor, dia sedekah pada saya, boleh tak saya ambil? Saya kata, kalau kamu tahu yang itu duit haram, jangan ambil lah. Kan? Mungkin ada orang yang baik juga, dia dapat benda yang haram, dia sedekah. Yang dia sedekah ke masjid pun ada, jadi kena berhati-hati. Cuma kita kena ingatkan, kalau dia bertaubat, setengah orang ni dia mungkin dalam kehidupan dia buat benda yang haram je. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagi dia hidayah, petunjuk, dia pun berhenti bertaubat. Kan, asyik main ekor je. Contoh saya pergi main ekor lah, banyak lagi benda haram kan. Makan duit riba contohnya. Kan, jual benda yang haram je.
Tiba-tiba dia bertaubat, tapi hasil jualannya ni berlambat dalam bank ni. Macam mana nak buat? Dia dah bertaubat ikhlas kerana Allah Ta'ala, taubatan nasuha. Kalau sekiranya ain itu haram, ini yang difatwakan oleh para ulama, ain itu haram, maknanya benda itu haram sendiri. Dia jual khinzir lah. Jadi dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia khinzir itu dia kena hapuskan lah. Itu difatwakan oleh para ulama. Kenapa? Sebab tu ain itu haram, arak dia perlu tumpahkan. Tetapi haram bukan kerana benda tu, ain tu yang dia miliki, tapi kerana pendapatan dia. Ni lain. Jadi keadaan ni berbeza. Bagi orang yang bertaubatnya, bukan bagi orang yang bertaubat ya ayuk ni betul-betul bertaubat. Kan? Mana taubatan nasuha kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyesal tak nak ulang balik. Dia penuh dengan benda-benda haram dia buat ketika mana dia dalam keadaan yang jahil. Kalau dia betul-betul bertaubat, pendapatannya haram, jelas haram, bukan syubhat lagi, haram. Jadi macam mana nak buat? Dia bertaubat. Kalau sekiranya itu bukan ain yang haram, duit lah, dapat duit. Jadi di antara yang difatwakan oleh para ulama, pertama sekali dia kena hapuskan duit itu dengan, bukan bakar. Bakar tidak ada seorang ulama pun kata kena bakar, tidak. Dia kena bersedekah untuk kebaikan-kebaikan, maslahah-maslahah orang yang beriman. Sedekah. Kalau sekiranya fakir, ada sebahagian fatwa para ulama, di antaranya ini dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, boleh ambil sedikit kalau dia miskin, sekadar hajatnya. Ada fatwa. Kalau dia miskin, kan, dia nak sedekah semua pun dia tidak makan apa. Mungkin dia nak mulakan perniagaan ke, contohnya halal. Jadi boleh untuk membantu dia bertaubat dan untuk menutup hajatnya yang diperlukan. Tidak ada masalah, dia ambil sedikit duit tersebut. Yang selebihnya dia bersedekah kepada orang-orang miskin ke, untuk bersedekah kat masjid ke, buat tandas ke, buat aircon ke, ikut, tak ada masalah. Yang penting untuk masalah orang-orang yang beriman, untuk masalah manusia, tidak ada masalah. Tu. Yang penting dia kena hapuskan. Tinggal ambil sedikit, boleh sekadar hajat yang diperlukan. Tu. Asalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, dalilnya bagi orang-orang yang makan duit riba, dia bertaubat kepada Allah SWT, datang peringatan daripada Tuhannya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, dan barang siapa yang datang peringatan daripada Tuhannya, fantaha, dia berhenti daripada buat benda yang haram, dia berhenti daripada makan daripada harta-harta riba, berhenti, falahu ma salaf, bagi yang lepas tu tak apalah, dimaafkan. Wa amruhu ila Allah, urusannya nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali pada hadis tadi. Dan juga Allah Ta'ala perintah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan-makanan sumber-sumber yang halal, yang baik, yang kami rezekikan kepada kamu, dan syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah sebut satu. Ini kesan yang buruk daripada benda yang haram ni. Makanan-makanan yang haram ni ada kesan yang buruk. Sumber-sumber yang haram ni ada kesan yang buruk. Rasul sebut, contoh ceritakan berkenaan dengan seorang lelaki yang dia yutirus safar, dia banyak mengembara, kuat musafir. Bismillah. Kuat musafir, Ash'as akbar, adalah kuat musafir. Yang mana kita tahu musafir ni, orang yang musafir ni di antara keadaan orang yang mustajab doa dia, betul. Musafir itu sendiri boleh menyebabkan doa seseorang tu lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaannya istijabatul dakwah. Musafir pertama, Ash'as akbar. Dahlah musafir susah pula. Ash'as, dia punya rambut tak bersikat. Akbar, badan baju dia penuh dengan debu-debu, susah, kan? Jadi Allah Ta'ala ni menjawab, biasanya Allah Ta'ala akan jawab, menyahut bagi orang yang susah. Al-Muttar iza da'an, yang susah yang Allah jawab.
Kemudian dalam susah, musafir lagi, susah lagi. Yamudda yadayhi ila sama, dia berdoa lagi kepada Allah Taala dengan mengangkat kedua-dua tangannya. Ya Rabbi ya Rabb. Dia sebut lagi dengan nama kalimah rububiyah. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, penuh dengan doa-doa yang dimulakan dengan Rabb, betul. Rabbana atina fid dunya hasanah, contoh. Kan? Rabbana hab lana min azwajina. Banyak lagi dalam Al-Quran semuanya Rabb. Jadi Al-Quran telah menjelaskan yang berdoa dengan kalimah Ar-Rabb ni boleh menyebabkan doa kita ni lebih didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, ya Tuhanku, Tuhanku, walaupun dengan kebaikan yang kamu berikan kepada aku, tapi aku ni masih lagi fakir, miskin. Nabi Musa pun time susah pun doa dengan kalimah Rabb, wahai Tuhanku. Jadi orang ni kata Rasulullah dalam musafir, debu lagi, bersikat lagi, berdoa lagi, angkat tangan lagi. Kalau dalam hadis ni, kalau orang yang angkat tangan ni Allah Ta'ala malu nak kembalikan dengan tangan kosong, kan? Hayyun karim, Allah Ta'ala ni maha malu lagi maha pemurah. Malu nak menolak hambanya bila dia angkat tangan ni kosong, jawab tak ada, mesti kena jawapan. Tapi bila mana dia berdoa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Mungkin dia makan khinzir ke contohnya, kan, contoh. Dia makan benda-benda yang haram yang tidak ada khilaf padanya. Jadi benda-benda khilaf ni dia perbincangan lain, kan, contoh. Kemudian ataupun dia ambil daripada sumber yang haram, dia merompak ke, mencuri ke, dia beli makanan. Wa mashrabuhu haram, bukan saja makanannya kata Rasulullah, minuman pun haram. Minum arak daripada sumber-sumber yang haram pula dah. Haram tu campur halal haram halam, ni ada istilah dululah. Tu tak ada dalam Islam, tak ada halam. Yang adanya halal, haram, syubhat, itu saja, tiga je. Syubhat ni sama ada pergi ke haram, pergi ke halal, dia tengah-tengah. Kadang-kadang beratnya haram, kadang-kadang beratnya halal. Ni syubhat. Halam tak ada. Jadi kalau orang kata ada halam tu tipu je. Wa ghuzziya bil haram. Wa ghuzziya ni dia diberikan makanan. Jadi kata syurahul hadis, kata para ulama yang mensyarahkan hadis, maksudnya ketika kecil lagi dah diberikan makanan yang haram dah. Bukan dimakan sendiri, bapak dia bagi. Bapak dia. Ini yang kita ingatkan sesuatu pada kita semua hadirin hadirat sekalian. Pada diri saya juga, sebagai seorang ketua keluarga, kena pastikan apa yang kita berikan kepada anak kita tu pada sumber yang haram juga. Sumber yang haram lah, sumber yang halal. Anak tak berdosa tiba-tiba habis, kan? Pernah dengar hadis kan, kullu lahmin nabata min suhtin fal naru aula bih, dalam Sunan Tirmizi. Setiap daging yang tertumbuh daripada benda yang haram, suht, maka api neraka lebih layak untuk dia. Tertumbuh ni sama ada dia daripada kecil ayah dia yang suap benda haram, lalu dia menghasilkan daging yang haram. Bila kita makan susu contohnya, susu tu haram, daripada duit haram, bagi anak kita minum membesar, bersambung otak dia hubungnya apa, kan, sel-sel otaknya berhubung dengan benda yang haram. Jadi dia membesar dengan benda yang haram. Kerana kesalahan kita, anak kita yang menanggung dosa tu. Wa ghuzziya, maksudnya daripada kecil dia makan benda yang haram, ayah dia bagi. Sebab kecil dia tak boleh buat benda haram kan? Sebab dia bukan bagi, tapi ayah dia bagi. Kerana ayah dia tak peduli mana nak ambil duit tu, halal ke haram, berlasah dia. Ataupun daripada besar, time besar dia makan sendirilah, itu jelas lah kan. Fa anna yustajabulah. Jadi bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak diperkenankan doanya baginya. Jadi di antara kesan-kesan buruk makan benda-benda yang haram ini ialah diharamkan kita daripada doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita ni tidak ada keberkatan.
Kan? Jadi kita juga menyebabkan anak kita ni hidup dalam tidak berkat juga. Kerana kita yang bagi dia makan benda-benda haram. Dia kena berjaga-jaga. Dia jaga-jaga, kena pastikan kalau terlepas tu. Kadang-kadang kita tak nak jaga 100% juga. Kadang ada terlepas. Itu biasa, semua orang mengalami benda yang sama. Terlepas ni maksudnya dia dah berjaga-jaga dah. Dah pasti kadang mesti halal. Tiba-tiba ada terlepas sedikit, dia tak perasan. Sebab itulah disyariatkan ikhrajuz zakah. Bersedekah, keluarkan zakat, bersedekah. Tujuannya untuk membersihkan harta-harta kita. Sebab itulah bila mana Rasulullah sebut tentang hak zakat ini diharamkan bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diharamkan bagi keluarga Muhammad. Kenapa Rasul sebut? Sebabnya innama hiya min awsakhin nas. Kerana zakat itu adalah daripada kekotoran manusia. Jadi bila oleh kerana Rasulullah ni mulia, keluarganya mulia, jadi mereka ni dielakkan daripada ambil daripada benda yang tak elok. Jadi perbuatan tersebut adalah untuk menyucikan harta kita daripada bercampur dengan benda yang bersih. Tidak ada benda yang kotor bila bercampur dengan benda bersih, maka dia akan merosakkan. Termasuklah harta benda kita, sama ada daripada duit kita, daripada makanan-makanan yang kita makan dan sebagainya. Okey, baik. Jadi sebelum kita tamatlah, masuklah kita ke bincang masuk benda lain lah kan, takut nanti tak sempat. Iaitu berkenaan dengan masalah korban ni. Jadi korban juga ada hukum hakam dia, ada masalah-masalah fiqh yang dibincangkan oleh para ulama supaya amalan ibadah korban kita ni pertama sekali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Amalan korban ni pertama sekali mesti ikhlas. Bukan kerana nak menunjuk masjid aku tahun ni 10 ekor belagak ni, 10 ekor belagak. Bertanding. Dia share kat Facebook, share kat platform media sosial. Tahun ni masjid aku 50, masjid kau tak power. Masjid kau 10, aku 50. Masjid aku ada alat yang bagus lagi nak sembelih ni. Masuk lembu terus sembelih je. Macam-macam lah sekarang ni, alhamdulillah. Tapi kalau dia nak jelaskan dengan tanpa ada riak, tak ada masalah. Yang salah dia bila dia riak. Pertama sekali mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua mesti bertepatan dengan syarak, barulah diterima. Kan? Kedua-duanya ada, insya-Allah diterima amalan kita. Termasuklah amalan korban. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan al-maut, kematian, kehidupan, supaya dia dapat menguji kamu di kalangan kamu ni manakah yang paling terbaik amalannya. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dan juga yang lain-lain, yang dimaksudkan dengan sebaik-baik amalan ni ialah amalan yang ikhlas. Yang kedua mesti bertepatan dengan syarak. Salah satu tak ada, habis tak diterima. Dia ikhlas dah, masya-Allah, ikhlas kita tak nafikan, tapi tak bertepatan dengan syarak. Isyarat suruh cari kambing yang sihat, kan? Kalau sakit tu dibenarkan yang sedikit, yang tak ada, tak jelas sangat, dia ambil kambing yang kaki pun tak ada. Contohlah, kan? Tak dia terima korban dia ikhlas, tapi kaki tak ada, jelas dah tak ada. Kan? Itu jelas keaibannya, tak boleh, tak sah korban. Contohnya, orang Islam suruh sembelih umur sekian. Ini baby lagi baru keluar dah sembelih dah. Tak boleh. Kan? Yang dibenarkan pun Abda'nu biri-biri 6 tahun, kalau ikut sebagai mazhab 6 tahun ke atas. Lembu 2 tahun, kan? Unta 5 tahun. Itu umur-umur yang dikira sah untuk kita buat kurban. Mesti bertepatan dengan syarak, ikhlas kerana Allah, baru diterima. Kalau sekali dia bertepatan dengan syarak sekalipun tapi tak ikhlas, tak diterima. Habis. Kalau kita zaman dulu, sebelum zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ada syariat korban juga. Tetapi syariat korban mereka nak tahu diterima atau tidak, kita tak tahu. Kita hanya tengok secara zahir, okey, tengok sihat, okey, cukup syarat, sahlah. Ikhlas tak ikhlas tu kita serah kepada Allah Taala lah, kan, urusan dia lah. Dia tak tahu dia ambil semua yang haram pun kita tak tahu.
Kan masjid kata okay, kita buka untuk korban. Oh, banyak orang masuk. Tu rupanya ada toket judi, toket itu pun tak tahu. Tak apalah, itu serah pada Allah Taala. Kita tak tahu. Kita secara zahir dia dah sedekah, dah masuk dalam bahagian korban, kita terima je lah. Dia tanggung sendirilah. Kan? Tapi zaman dulu kalau diketahui oleh Allah SWT, memang tahulah Allah Taala Maha mengetahui. Tahu saja mana-mana korban di kalangan mereka ini, di kalangan ahli kitab atau mana-mana ulama, mana-mana orang-orang yang sebelum daripada kita ni, tidak sah korban mereka, tidak diterima, maka akan ada api. Kalau sekiranya datang dari langit, kalau korban itu diterima, akan datang api makan, hilang. Oh, jadi kalau datang api daripada langit makan korban si fulan, alhamdulillah korbannya diterima oleh Allah. Ini zaman dulu. Kan? Kalau sembelih split tak datang api, ya ini habislah, tak diterima korbannya. Mana ada sebab ada something wrong. Masih ada benda yang tak sah ni. Kan? Benda haram ke? Mungkin dia tidak dikira dah sebagai orang yang berkorban, berdosa pula. Dia berkorban benda yang tidak sah. Zaman dulu, zaman kita sekarang ni, alhamdulillah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ni semuanya Islam. Mana syariat Rasulullah, hukum hakam dalam syariat Rasulullah ni diringankan. Kan tak adalah api datang makan lembu kita tu kan. Alhamdulillah dapat diagihkan kepada fuqara dan sebagainya. Cuma yang tak sah, terkesah ke, itu kita serahkan kepada Allah Taala. Kita tengok segi zahir saja. Dia ambil semua haram tu kita tak tahu. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah diringankan, tak adalah api, semua tak ada. Yang penting kita korbankan yang paling terbaik, ikhlas kerana Allah SWT, bertepatan dengan syarak. Waktunya dia korban dah 5 hari raya dah, tak boleh lah. Mesti dalam tempoh hari raya dan juga hari-hari tasyrik. Lebih dia tak boleh, dikira sedekah biasa je lah. Kan? Okey, baik. Apa yang perlu kita jaga itu selain daripada benda-benda penting, kita perlu jaga juga yang lain, iaitu kebiasaannya yang timbul isu sekarang ni berkenaan dengan korban ni, ialah sama ada daripada pihak yang menguruskan ataupun daripada yang peserta itu sendiri. Dua-dua kita kena jaga. Yang saya perasan lah, ni dulu ada pengalaman juga sekali, saya pernah korban sekali. Daripada pengurusan ni, kita bayar korban, kita rasa nak jagalah juga, makan daging banyak sikit lah, kita bayar. Tiba-tiba yang dapat sikit je, mana lagi banyak, 7 bahagian lembu dah besar. Rupa-rupanya dia dah bagi sikit, dia pun tak cakap, dia dah bagi 3 dah. Sepatutnya tak boleh macam tu. Daging yang dikorbankan itu peserta 100% sebenarnya, bukan hak kita. Itu kita kena ingat, itu hak orang yang masuk dalam program korban, yang peserta tu, yang bayar bahagian dia, seekor kambing dia contohnya, satu bahagian daripada 7 bahagian lembu dia, itu dia punya. Jadi yang menguruskan ni pertama sekali mesti meminta izin terlebih dahulu, tanpa paksaan. Kadang-kadang paksaan pun tak boleh juga. Nak daging semua ke, ataupun kami nak uruskan, tu, ataupun encik nak ambil berapa, itu contoh. Itu saya nak ambil semua bahagian kan, ambil dah sedikit sekilo sekar, itu hak dia. Tapi ada kebanyakan ataupun sebahagian, saya dah terkena dah ni, saya yang terkena saya lah. Tiba-tiba dia bagi sikit je, kita tak ada izin, tak cakap apa pun, tiba-tiba dah bagi, tak boleh. Mesti kena minta izin dulu. Kalau tidak, dia bersedekah. Kalau sekiranya tidak reda orang yang peserta tadi, kambing ke, daging lembu ke, itu dikira daging yang haram, dia sedekahkan, itu hak orang. La yahillu malu mri'in muslim illa min tibin nafsin min, kata Rasulullah. Tidak halal harta orang Islam melainkan daripada kerelaan hati dia sendiri. Ini tak izin dulu, encik boleh tak saya nak bagi 3 ni? Okey, tafadhal, silakan, boleh. Encik nak semua ke, ambil lah, encik bagi sendiri, tafadhal, silakan. Encik nak buat apa ni? Uruskan ikut kepadanya kamu. Tak apalah. Kalau minta izin, alhamdulillah. Okey, lagi 10 minit. Kena ikut SOP. Okey, itu pertama, daripada pihak pengurusan. Kena minta izin dulu, jelaskan. Itu hak milik. Sebab yang wajibnya bagi yang berkorban ni, dia bersedekah, tapi tidak, Islam syariat tak menyatakan berapa kena sedekah.
Jadi kembali kepada uruf. Kata Imam Nawawi, walaupun sedikit sedekah sah. Yang wajib ialah bersedekah walaupun sedikit, walau qalilan, berdasarkan uruf masyarakat. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah Taala kata sedekahlah. Al-Quran kata sedekahlah. Kan? Kulu wadakhiru wa tasaddaqu, kata Rasulullah, makan, simpan dan sedekahlah. Ini wajib sedekah, tak jelaskan berapa. Disunatkan kan, digalakkan bagi 3, satu untuk hadiah, satu untuk sedekah bagi para fuqara, satu untuk tuan dia makan. Disunatkan saja, tidak wajib. Ini dah wajib kan, tak boleh. Jelaskan, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan upah yang diberikan kepada tukang sembelih. Tu kena ingat. Ni biasa yang berlaku di kalangan masyarakat kita. Kadang-kadang kita tengok tu lembunya banyak kan, daging dah berapa, dah daging keras-keras je. Batang pinang dia dah belasah dulu, simpan nasi. Ekor pun dah hilang awal-awal dah. Ni yang selalu orang buat. Ni benda yang bahaya, boleh termasuk daripada kategori yang haram dalam makanan. Bila kita khaskan khusus kita kerana upah untuk penyembelih daripada daging-daging korban, maka ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Talib, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruhku, memerintahku. Dan ketika mana mereka menunaikan haji, Rasulullah menyembelih 100 ekor unta, 60 lebih Rasulullah sembelih, berbaki lagi Ali sembelih. Jadi Rasulullah suruh Ali. Kata Rasulullah, Ali uruskan yang lebih. Kan? Wa an atasaddaqa bilahmiha. Dan Rasulullah suruh Ali bersedekah dengan dagingnya, wa juludiha wa ajillatiha. Kulit-kulitnya, dia punya pelana tu pun, atas tu pun sedekah juga. Kan? Wa alla u'tiyal jazzar minha, dan jangan aku beri kepada penyembelih daripadanya sedikit pun, tapi kami beri daripada bilik kami. Jadi daripada hadis ini kata para ulama, mesti kalau sekali nak upah bukan daripada daging korban tu. Kalau daripada daging korban boleh, dengan syarat bukan sekadar sebagai upah, tapi oleh kerana mungkin dia ni termasuk daripada kategori orang yang fakir, kita beri sebagai sedekah. Bukan kerana upah. Atau boleh baik kita bagi upah kita sendiri pun lagi baik, lagi tu bagus. Kalau nak bagi boleh, bukan atas dasar upah, tetapi atas dasar sedekah untuk dia, kerana dia pun adalah daripada orang golongan yang fakir yang layak untuk menerima daging korban. Bukan kerana upah. Upah tidak boleh. Kalau bila kita kata ada upah, maka dia dikira jual beli. Sedangkan kita korban ni kena sedekah kan. Maka kalau kita jual beli tak boleh lah. Jual beli benda lain. Dan upah lain lah. Kalau kita bagi atas sedekah saja, dibenarkan oleh para ulama. Ini yang selalu buat. Kalau nak bagikan daging pun biar sama rata. Jangan kita khususkan dia yang best-best je. Daging batang pinang, ekor, apa lagi kan, yang best-best lah. Ini tak boleh. Kita samakan dia seperti mana peserta-peserta yang lain, orang-orang miskin yang lain yang menghadiri majlis korban tersebut. Supaya apa? Dapat kita jaga daging korban ni daripada bertukar asalnya halal kepada benda yang haram. Kemudian yang paling penting lah, bukan paling penting lah, memang jarang orang buat lah. Biasanya selepas tapi ini pun dibincangkan oleh, masa saya pergi dekat Jabatan Agama Islam Wilayah tu, dibincangkan sendiri oleh pegawai agama di situ. Macam mana kita nak buat selepas daripada korban ni, kulit-kulit lembu, kambing kan, sepatutnya itu kena sedekah juga sebenarnya. Kulit-kulit kita kena sedekahkan. Kalau kita tanam rugilah, kita dah dikorbankan untuk kita sedekahkan, tak dapat pahala. Macam mana kita nak buat? Kebaikannya kulit-kulit kita tanam. Lepas tu Rasulullah kata kepada Ali, kulit-kulit pun bersedekah, kita sedekahkan kulit. Dia punya pelana tu pun kita sedekahkan juga. Semua tu adalah korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi mereka sekarang ni majlis agama sedang buat rangka macam mana nak buat dengan kulit-kulit ni, supaya kita buat manfaat juga. Kalau kita tak boleh nak bagi orang, mungkin kita tak pandai nak uruskan kulit untuk buat baju dan sebagainya, kita boleh jual tapi kita tak tahu nak mana jual. Jadi mungkin sekarang ni mereka tengah rangka macam mana kita nak buat uruskan kulit-kulit macam badan yang khusus ke, uruskan kulit-kulit sembelih ni, kan, tukar kepada kulit ke, jual kulit tu, bawa barang-barang kulit tu kita sedekahkan pada fakir miskin. Mungkin ada perancangan, wallahu ta'ala, bila dilaksanakan saya tak tahu, tapi ada perancangan pada zaman kita sekarang ni lah, pada waktu sekarang ni. Itu penting juga kita tahu. Biasanya saya tengok orang dia tanam ni, ni bahayalah, tapi kena sedekah. Kalau tak boleh kita bagi kulit tu, kita jual, kita sedekahkan. Betul lah, kepala ke apa ke saja ke, kan, kita sedekahkan untuk fakir miskin. Itu beberapa isu. Ada juga isu yang timbul juga berkenaan dengan macam mana kalau sekiranya penyembelihan tu jadi wajib. Tu ramai juga yang tak tahu. Ada kata tak boleh makan dah, dengan lafaz tu kena jaga. Okey. Berdasarkan pendapat sebahagian daripada para ulama, sebahagian di antaranya ulama-ulama yang bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'iyah, korban itu boleh jadi wajib dengan dua perkara. Yang pertama, kerana dia bernazar, lillahi alayya an azbaha hadhihi sana, dia kata kerana Allah ke atas aku nak sembelih pada korban tahun ni, jadi wajib dia bernazar. Atau dia kata aku bernazar, nazar tu an asbah syah, contohnya fi hadzal id, aku bernazar untuk sembelih kambing pada hari raya ni. Jadi bila mana seseorang itu dah bernazar berdasarkan mazhab al-Imam Syafi'i, kan, juga ada mazhab yang lain, bila dah bernazar maka korban itu jadi wajib, tidak boleh bagi tuan korban itu makan daripada korbannya, dia kena sedekahkan semua. Untuk fakir miskin, tidak boleh dia nak bagi untuk hadiah, tak boleh, mesti kena beri keseluruhan kepada fakir miskin. Yang pertama, dia bernazar jadi wajib. Yang kedua, bila dia ta'yin ni macam mana? Ta'yin ni kita dah tentukan dah, yang datang ni nak buat korban. Fatullah, untuk menjadikan korban itu korban yang sunat, dia boleh makan daripada korban tu, mesti dia kena sebut ketika mana diwakilkan kepada orang yang menguruskan korban ni, ini korban sunatku, dia kena sebut. Tatawuk tu kena sebut sunat. Kalau dia tak sebut ini korbanku, dia itlakkan, maka di sisi mazhab Imam Syafi'i bila dilafazkan maka korban itu pun jadi wajib. Maka bila wajib, dia tidak boleh makan daripada korban tersebut. Ini ramai mungkin yang tak tahu. Jadi bila dia lafazkan tu, dalam mazhab Imam Syafi'i dia jaga lafaz. Dia kata ini korban sunatku, kena jelas. Ataupun dia tak sebut langsung, boleh. Dia niat dia tak apa. Niat tak salah. Dia niat, dia ambil, dia bagi duit, dia tak tahu. Contohnya dia faham sendiri je. Jadi ketika di mana dia dah bagi duit, contohnya dia dah beli ke binatang-binatang korban dia nak korbankan, dia tak sebut apa-apa pun korbanku ke apa, maka ia akan dijadikan, kambing tersebut ataupun lembu tadi akan jadi sembelihan korban sunat. Kalau dia lafazkan ini korbanku, maka terus korban tadi menjadi wajib. Maka bila jadi wajib, dia tidak boleh makan daripada korban tersebut, dia kena sedekahkan kepada orang miskin. Ini dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan juga beberapa mazhab yang lain. Ini kita kena jaga, mudah-mudahan daripada apa yang kita pelajari hari ini dah banyak di antaralah, mungkin banyak lagi isu-isu yang lain, kan. Itu isu-isu dengan keselamatan, itu kira jaga jugalah, kan. Banyak juga kecelakaan yang berlaku ketika sembelihan ni, ada yang mati pada wa'iyadzubillah min zalik, kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kena jaga juga keselamatan dan sebagainya. Kerana Islam ni mana biar yang pakar betul yang uruskan, supaya dapat menjaga nyawa.
wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu mendapatkan diri kamu ke dalam lembah kebinasaan. Jadi kena jaga, kena belajar baik-baik cara korban, uruskan korban, mudah-mudahan kita selamat. Yang paling penting sekali, biar daging korban tersebut menjadi korban yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ini baik, tidak menerima benda yang baik-baik saja, yang halal kan, untuk kesemuanya sekali, untuk penyembelih, untuk yang menguruskannya, untuk peserta-peserta orang-orang miskin, insya-Allah bila daripada sumber yang halal, insya-Allah amalan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana kita hidup diberkati oleh Allah, insya-Allah doa kita dimakbulkan, dimurahkan rezeki, insya-Allah. Dan Allah Taala akan tambah lagi rezeki kita boleh berkorban lagi tahun akan datang, insya-Allah. Jadi setakat ini saja pada saya pada hari ini, insya-Allah. Saya sudahi dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersih. Sebab sering buat ini tegak. Membersihkan.